Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom, 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 jom. Jom. Kejar. Imam muda yang layak ke kemuncak ialah imam muda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa barik wa sallim. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, penyembuh dan pengubat bagi hati, kesihatan tubuh badan dan kesembuhannya, cahaya bagi penglihatan dan sinarannya, dan sejahtera ke atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara bawa sejahtera, daripada timur bawa makmur, daripada barat bawa berkat, daripada selatan terus bawa kawan-kawan. Bersama di mana? Di Medan Imam Muda, kini menuju kemuncaknya. Hanya 2 finalis Imam Muda yang bakal bersaing untuk dinobatkan sebagai Imam Muda Unggul. Pastinya tugasan mereka lebih mencabar di bulan Ramadan Al-Mubarak, seperti mana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana didorong oleh iman dan mengharapkan keridaan Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Minggu lalu Asy-Syabab hampir kehilangan Imam Muda Ar-Razi dan Imam Muda Faris. Dan ini pastinya menyukarkan Asy-Syabab untuk menyaingi kumpulan Ar-Rijal. Namun begitu, peluang masih diberikan oleh Fakulti Imam Muda kepada Asy-Syabab untuk meneruskan perjuangan dalam medan Imam Muda. Bersama saya, Akhil Hai, menyaksikan 6 Imam Muda yang akan bersaing bagi melayakkan mereka berada di kemuncak Imam Muda. Imam Muda Naufal, Imam Muda Hafiz, dan Imam Muda Megat. Mereka tetap unggul mewakili kumpulan Ar-Rijal, manakala dari kumpulan Asy-Syabab ialah Imam Muda Jabar, Imam Muda Faris, dan Imam Muda Ar-Razi. Sekarang diumumkan kedudukan kumpulan pada minggu
yang ke-9. Asy-Syabab mendahului kumpulan Ar-Rijal. Tahniah Asy-Syabab kerana kamu tidak mensia-siakan peluang yang telah diberikan oleh Fakulti Imam Muda. Manakala kumpulan Ar-Rijal biasalah turun naik kan. Begitulah keadaan hakikat kehidupan. Kadang-kadang bila kita dah menang, nak mempertahankan kemenangan tu bukan satu benda yang mudah juga, ya, perlukan mujahadah dan strategi. Baik, Imam Muda tetap dinilai berdasarkan yang pertama, ujian bertulis iaitu tahriri. Yang kedua, ujian lisan iaitu syafawi yang akan dijalankan di medan Imam Muda ini. Yang ketiga, praktikal atau amali. Dan yang keempat, penilaian sakhsiah diri. Persoalannya, siapakah yang bakal dibangkitkan di kemuncak medan Imam Muda ini? Imam Muda bersama residen mendalami kehidupan bekas penagih dadah di rumah pengasih Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kami dah sampai ke rumah pengasih. InsyaAllah kami akan ada sesi perkongsian bersama dengan residen sini. InsyaAllah. InsyaAllah. Pengasih telah wujud lebih kurang 21 tahun. Jadi skop perkhidmatan pengasih, kita ada beberapa perkhidmatan. Perkhidmatan yang kita adakan adalah perkhidmatan healthcare untuk pesakit-pesakit HIV AIDS. Dan kita ada satu mini hospital di mana kita merawat rakan-rakan kita yang sakit tenat berkaitan dengan HIV AIDS. Pasal kita tahu bahawa masalah penagihan ini adalah masalah yang global, di mana ia berlaku. Dia seperti macam ombak yang deras, kan? Perkara negatif ni ombak yang deras, dia di mana ia akan melanda ke rumah kita. Kami baru saja bersembang-sembang dengan pelatih-pelatih di sini, di residen pengasih ini. Pada mulanya memang ada sikitlah perasaan kekok, macam mana nak masuk dengan diorang ni, kan? Diorang pun sebenarnya respon pada peringkat awal tu diam je semua. Tapi bila saya sendiri tadi mulakan sentuhan bila bertanya, bila introduksi diri sendiri, kemudian diikuti rakan-rakan Imam Muda yang lain dengan agak selamba lah. Kita tahulah dunia mereka ni dunia yang selamba. So bila kita selamba tadi, diorang pun mula buka cerita. Dan Alhamdulillah masing-masing memperkenalkan diri dengan tidak ada rasa kekok. Saya Alhamdulillah dapat pengalaman sembang dengan salah seorang residen dekat sini, residen dekat rumah pengasih ni. Dan dia cerita pengalaman banyak. Kan, masa saya datang kat sini dengan sahabat-sahabat lain pun, saya dah niat dalam hati dah datang sini nak letakkan diri sebagai seorang pelajar, seorang anak murid. Sebab dia orang ni umur dah tinggi, pengalaman hidup banyak. Dan kita pun faham, kita dalam hidup seseorang tu, guru yang terbaik dalam hidup seseorang adalah pengalaman. Itu, ingat kata-kata tu. Dan bila sembang dengan dia, macam-macam dia cerita, macam mana sejarah, macam mana dia boleh masuk sini. Nama dia, saya bagi nama sekatan Mi lah kan, Abang Mi ni. Dia sebelum ni pernah masuk Henry Geni, lepas tu pernah masuk penjara 2-3 kali, masuk pusat serenti, dan sekarang tempat terakhir dia kat sini. Dia dah lama kat sini 4 tahun dan sebagai residen di sini, alhamdulillah dia bila dia jadi sini kat sini, dia boleh bimbing pula orang yang baru masuk. Rumusan yang saya dapat di sini, masalah biasanya timbul satu pengaruh. Saya bersama dengan Imam Muda Faris diberi tugasan untuk bersama dengan seorang penagih dadah yang mana dia berasal daripada Oman. Dia semenjak umur 13 tahun, dia dah biasakan diri dia dengan hisap rokok pada peringkat awal. Dan akhirnya dia kata dia terlibat dengan kawan. Semua faktor kawan, dia kata banyak kenapa dia terjebak dalam dadah ni sebab dia berkawan. Dan akhirnya dia di-offer oleh kawan dia yang mana salah seorang daripada pengedar dadah. Alhamdulillah, saya berkesempatan bersama dengan Imam Muda Jabar menembual salah seorang yang merupakan pelatih di sini. Yang mana dia pada asalnya ialah salah seorang peserta dalam program ni juga. Dan kebanyakan yang dikongsi dengan kami ialah orang yang hisap dadah ni kebiasaannya orang yang menghadapi masalah, kan. Jadi dia kata masalah ni semua orang ada masalah, tapi orang yang hisap dadah ni dia guna jalan yang salah untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya masalah tak selesai, bahkan makin bertambah-tambah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala nak jadikan sebab
hidayah untuk dia jadi berubah. Dia duduk di sini pada peringkat mula dia tak dapat terima. Tapi lama kelamaan kerana sistem yang dia ajar di sini ialah kita duduk dalam satu komuniti. Kita berubah, ingin berubah dengan sebab diri kita sendiri. Bila kita tengok suasana yang ada di sini, kawan-kawan kan, sama-sama orang bekas penagih dadah, akhirnya masing-masing timbul perasaan nak berubah. Dalam medan Imam Muda. Bermula Januari 2012 sehingga April 2012, seramai 19,945 orang penagih dadah telah direkodkan. Ini adalah fakta yang sangat membimbangkan kita. Jenayah dadah memberi kesan yang buruk kepada masyarakat, khususnya institusi keluarga. So, bagi membincangkan isu ini, kita bersama SCP Wan Abdullah bin Ishaq, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur, untuk meneruskan sesi soal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Imam Muda pada kali ini musim ketiga telah bersama saya, hadir bersama dalam operasi yang saya telah ketuai bersama pegawai dan anggota di kontingen Kuala Lumpur dalam usaha mengesan, menjejak dan juga memberkas penagih pengedar dadah. Jadi, soalan-soalannya saya akan kemuka kepada kumpulan Arija dahulu. Apakah Imam Muda tahu tentang apa itu dadah dan juga jenis-jenis dadah yang ada di Malaysia? Alhamdulillah, kesempatan kita bersama dengan pihak polis baru-baru ini dan mengenai kajian yang kita buat, antara dadah-dadah yang terkenal di Malaysia ni yang biasa diambil oleh penagih, di antaranya ialah heroin, ganja, syabu dan kebanyakannya ialah ais, iaitu sejenis pil yang harganya agak mahal juga. Dan kita semua tahu bahawa dadah ni adalah suatu benda yang sangat memudaratkan, yang mana ulama kiaskan dadah ini ke atas arak. Bahkan illah mudarat yang ada pada dadah itu lebih hebat daripada arak. Kerana dadah ini dia boleh menghilangkan kita punya kewarasan dan dia mengeluarkan kita daripada fitrah manusia yang sebenar. Disebabkan itulah Allah Ta'ala mengharamkan dadah. Dadah ni juga sebenarnya dibuat adalah untuk sebagai ubat juga. Digunakan di hospital untuk merawat pesakit. Mungkin dalam nak memberi penenang, dalam nak merawat penyakit-penyakit yang agak kronik dan kritikal. Tapi ramai manusia, terutama di Malaysia sendiri, di Kuala Lumpur, ramai yang menyalahguna dadah tersebut. Itu salah satu jugalah. Bagaimana? Saudara Hafiz. Saya sangat setuju dengan tindakan kerajaan yang mengambil berat dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada mereka yang mengambil dadah ataupun pengedar dadah khususnya. Kerana ia bertepatan dengan konsep syariat sendiri bahawa baginda Nabi SAW melarang naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin. Nabi SAW melarang setiap benda yang memabukkan, yang memudaratkan dan juga yang merosakkan akal. La darar wa la dirar. Dan ia bertepatan kenapa? Kerana orang yang mengedarkan dadah ni seolah-olahnya dia nak mematikan orang lain. Seolah-olahnya dia membunuh orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Memang selayaknya mereka dijatuhkan hukuman bunuh. Saya juga akan mengemukakan soalan kedua. Apakah peranan yang telah dilaksanakan pihak polis untuk menentukan gejala penyalahgunaan dadah di negara ini? Kita kata sebenarnya ada. Baru-baru ni kami pergi salah satu NGO. Dia panggil, dia buat satu rumah pengasih. Dan rumah pengasih ni apa yang dia ajar ialah mereka ini memberikan rasa tanggungjawab kepada penagih-penagih ni. Dia gila-gilakan tugas dia, hari ni orang ni buat ni, orang ni buat ni. Supaya apa? Supaya masa dia orang terisi. Bila masa terisi, tak ada rasa nak ambil dadah. Itu dia, salah satu. Okey. Terima kasih menambah. Dan berlandaskan soalan Tuan tadi, Tuan cerita apa? Peranan siapa sebenarnya yang nak menyelesaikan masalah ni? Kita tengok sekarang masyarakat, dia rasa dia nak lepas tangan benda ni. Kan? Padahal yang kena anak dia, jiran dia, masyarakat dalam kampung dia. Dia tak tengok benda ni dengan lebih luas. Jangan kita hanya tuding jari pada pihak polis untuk menyelesaikan masalah ni. Tapi kita yang depan mata kanan tu kita rasa, kita kalau ambil berat, kita kata jaga terfikir orang. Kita fikir kata orang. Kan? Nak jaga hati jiran lah sebab kita tegur anak dia. Jadi kita kena faham di sini, ni juga
Bukan saja tugas polis, tapi kita semua masyarakat yang ada tanggungjawab, jangan hanya rasa yang tu luar daripada tanggungjawab kita. Wallahualam. Masyarakat satu hal tuan, penagih tu sendiri dia kena ada sikap berubah kepada perkara yang baik. Sebab itu dia tidak boleh ada sikap neurotic person. Dia salahkan diri, macam mana ni aku dah tak boleh buat apa dah. Selaku seorang penagih, aku dah macam ni dah. Biarlah aku mati sebelum mati. Dia kena ingat bahawa kehidupan ini adanya perubahan. Saya teringat satu kisah masa saya berjumpa dengan seorang penagih itu. Dia sebut bahawa dulunya dia seorang Bilal. Tapi selepas dia terjebak dengan bahaya dadah ini, jenayah dadah, akhirnya dia lupa kepada urusan yang pernah dibuat sebelum daripada ini. Wa aqimis salah tatarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhhibnas sayiat. Buat baik, dia akan menghilangkan perkara-perkara kejahatan. Okey, terima kasih Saudara Jabar. Antara kelemahan yang berlaku dalam masyarakat kita, adakah tuan-tuan bersetuju jika saya katakan kerutuhan institusi keluarga ataupun dalam masyarakat setempat itu sendiri menyebabkan sedikit sebanyak gejala penyalahan guna dadah ini masih berleluasan? Memang benar apa yang Tuan katakan tadi. Yang pertama, kebanyakan orang yang mengambil dadah ni adalah disebabkan oleh bila mana didatangi dengan masalah, dia tidak berfikir panjang dan mengambil jalan singkat untuk kita kata menyelesaikan masalah. Sedangkan jalan yang digunakan itu adalah jalan yang salah. Allah Ta'ala dalam hadis disebutkan innallaha la yamhus sayyi' bis-sayyi'. Allah Ta'ala tidak menghapuskan satu yang jahat itu dengan kejahatan. Dia nak selesaikan masalah dia ambil dadah. Jadi masalah tidak akan selesai, bahkan akan bertambah. Begitu juga kita tengok memang benar institusi keluarga itu memainkan peranan penting dalam masyarakat. Kita tengok berapa ramai penagih dadah yang pada awalnya dia bermula dengan isap rokok. Bila mana si ibu atau ayah tengok anak isap rokok, dia tak tegur. Akhirnya menyebabkan anaknya dia berani berkawan dengan penagih-penagih. Apabila ditawarkan dengan dadah, dia pun dengan mudah mengambil. Itu yang saya rasa yang sewajar. Okey, Imam Megak. Ingin saya berkongsi bagaimana saya bersama dengan seorang staf di rumah pengasih, bagaimana dia berkata dia dahulu seorang penagih dan dia mula menagih dadah sejak umurnya 13 tahun. Kenapa? Kerana pertama sekali dahulu dia agak tekanan dalam pelajaran dia. Kemudian dia mengadu pada ayah dia suka menegur dengan cara keras. Kenapa salah belajar, kenapa bodoh, kenapa sebagainya. Dan ibunya terlalu sibuk dengan tugas-tugas lain, ingin sambung belajar dan sebagainya. Jadi anak ini cuba mencari kawan-kawan. Dengan start mana-mana dia tidak mampu berhenti mengambil dadah sejak umur 13 tahun. Sambung sikit mengambil kawan tu tadi. Sebab itu apa yang menyebabkan perkara ini berlaku ialah kerana rakan. Sebab itu Nabi selalu sangat berpesan, apabila nak berkawan, falyanzur man yukhaliluhu. Lihatlah siapa kawannya. Kalau kawannya kawan yang jahat, duduk di lorong-lorong, mengisap dadah dan sebagainya, memberikan pil ekstasi untuk menenangkan jiwa, maka rosaklah jiwa. Kalau mencari kawan yang baik, kawan yang mengaji Quran, yang membaca, yang pelbagai perkara-perkara baik dilakukan, maka baiklah dia. Dia akan mendapat ketenangan dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey. Menyambung kepada Imam Muda Jabar tadi, bahawa sepatutnya alternatif yang diambil oleh penagih dadah ini adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hendaklah kita memperbanyakkan berzikir, sebab sekarang kita ada zikir terapi, tuan. Jadi dengan zikir dan bacaan Al-Quran ini dapat menenangkan hati. Oleh kerana itu, sebab itulah kalau dilihat pada peringkat awal lagi, perkara ini sepatutnya yang menyebabkan penagih dadah itu mengambil alternatif yang buruk kerana kekosongan rohani mereka. Sebab itulah rohani mereka perlu diisi dengan zikir dan mengasihi Allah SWT. Ada satu lagi, innallaha lam yaj'al shifaakum ma haruma alaikum. Dia memilih barang dadah, Allah sebut, Nabi sendiri sebut, dan sungguhnya Allah tak jadikan ubat tu adalah pada benda yang haram juga. Kan diorang pilih ekstasi dan sebagainya. Kita kena ingat salah satu ciri dadah ni ialah dia bila dah rasa satu, dia perlukan toleransi. Bila dah rasa, dia nak seimbangkan benda tu dalam badan. Jadi benda tu akan menjadikan ketagihan. Sampai di LCT atau GRA, masa itulah dia akan kiri baru menjadi kekasan
polis ataupun mana-mana juga penguasa yang cuba mengesan dia, termasuklah K9 pun tak boleh kesan. Okey, sekarang kami Imam Muda menunggu untuk tugasan ambush bersama dengan polis-polis kontingen Kuala Lumpur. Jadi sebelum ni juga kami pernah melawat pengasih. Dekat situ residennya kata bila diorang ni ambil dadah tu, diorang high dia lain macam sikit. Majoriti kebanyakannya adalah lebih pada 65% adalah daripada belia-belia kita, terutama dan bangsa Melayu lah. Antara budaya kita sekarang ni adalah didapati cara yang paling mudah dan paling senang untuk mereka mengatasi masalah-masalah ini adalah dengan mengambil dadah. Jadi bawa masa ni sekarang ni perasaan saya ada rasa takut juga sikit-sikit. Kemudian rasa ingin tahu tu lagi kuat. Sebab ini adalah merupakan pengalaman pertama dalam hidup saya. Walau bagaimanapun insya-Allah kami akan cuba berhadapan dengan pihak polis dengan cara yang terbaik. Sebab kami rasakan bahawa pendekatan yang kami akan guna untuk kali ini tak sama dengan pendekatan yang kami pernah dapat tugasan dengan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi mungkin pendekatan yang kami gunakan kali ini adalah lebih dalam keadaan yang teliti, lebih kurang fokus supaya kami dapat sampaikan mesej dakwah kami kepada penagih dadah dengan lebih baik. Di kontingen Kuala Lumpur ini saya rasa sikit sebanyak mereka akan dapat melihat dengan lebih jelas cara kita melaksanakan operasi dan gambaran sebenar dapat dinilai. Malam ni kita akan bersama-sama dengan polis daripada IPD Damwangi dan juga IPK KL akan mengadakan operasi bersama-sama peserta Imam Muda musim ketiga. Kita akan buat operasi sekitar kawasan Damwangi, khususnya kawasan Chowkit. Diharap kerjasama operasi ini akan berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang dikehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. So abang cerita abang pernah azam macam tu, abang ingat lagi lah. Dia baru dikutip tadi dalam sekitar selepas isyak tadi. Dia sedang tidur katanya. Dan dia baru kehilangan teman wanitanya, seorang pelacur yang supply pada dia hari-hari dengan jumlah yang agak besar, 300, hampir 300 ringgit satu hari untuk dapatkan heroin, ketamin, ais dan sebagainya. Bertanya macam mana? Anda punya, saya punya macam ni. Jadi customer dia komplain, tak bagi kepuasan kan. Customer dia agresif dia ada. Kan layan lagu tua. Jadi dia terpaksa main benda tu. Memang jadi sedap, tagihlah. Dan dia pun rasa bukan sebelum ni layan sebab duit je. Tapi dia pun nak kepuasan. Jadi kerana benda tu boleh bagi dia kuat, dia pun layan pun sedap, customer pun sedap. Itu alasan dia. Antara asbab dia ambil dadah tu ada yang memang dia kata memang nak cuba. Tapi saya nampak yang bila ambil dadah ni
kita confirm akan berkhayal tu lebih. Bila berkhayal lebih tu kita akan buat something yang memang luar daripada jangkaan tu, yang dia, bila buat melakukan hubungan lelaki sejenis-jenis tu dia tak ada perasaan. Itu yang saya nampak. Mungkin salah satu faktor lain juga sebab bila dia ambil syabu ke ataupun nada ni sebenarnya untuk bagi mereka ni dapat jaga malam sepenuh malam. Ya, betul. Supaya mereka dapat kutip sebab pelanggan-pelanggan ni banyak datang waktu malam. Apa yang hebat ni kalau Ais ni, kalau kita tak tidur dia boleh kesan khayal tu sampai 3 hari. Itu adalah satu faktor yang antara dapatan kami lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesi syafawi luar biasa karena akan dijalankan dalam bahasa Arab. Wa amamana al-an firqatain. Firqah al-ula nusammi ar-rijal wa amma as-saniyah nusammi firqah asy-syabab. وأنا أبدأ من فرقة الشباب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أنا أطلب من فرقة الشباب هاتي مقصود باللغة ماليزية. تفضل. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakum, Allah bagi ujian pada kamu minasyai'in bisyai'in, daripada benda yang kamu nak ambil dia, nak buru dia dengan guna tangan kamu, aidikum warimahukum, dan senjata kamu. Apa benda itu? Yang nak ambil itu apa benda? Kayu ke? Soidu ialah buruan tadi. Dengan tangan dan senjata kamu diuji tadi. Tujuannya nak untuk apa? Man yakhafuhu bil ghaib. Nak tahu siapa dia yang takut dengan perkara-perkara ghaib. Faman i'tada, siapa yang melampau. Faman i'tada ba'da dzalika lahu azabun alim. Lahu azabun, maka dia akan dapat azab yang pedih. Tu dia. Soal al-awwal وبعدين نأتي إلى فرقة على يميني. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهكذا أرجوك بالتوضيح اللغة الماليزية. تفضل. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum saydul bahr. Dihalalkan kepada kamu untuk berburu ataupun mengambil binatang ternakan itu sebagai makanan. Saydul bahri wa ta'amuhu. Saydul bahri itu mal maksud? Buruan laut. Buruan laut. Yakni seperti ikan sebagainya halal untuk dimakan. Wa ta'amuhu mata'al lakum. Dan dia sebagai makanan dan juga sebagai nikmat kepada kamu. Walis sayyarah, dan juga makanan untuk tetamu-tetamu dan juga pedagang-pedagang. Musafir. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, dan diharamkan ke atas kamu berburu haiwan-haiwan darat ketika mana kamu sedang dalam keadaan berihram. Wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang mana Allah itu adalah tempat untuk kembali. Summa na'ti ila qismut at-taliyah, hifdzul Quran, surah Al-Maidah ayat 82. لتجدن أشد الناس عداوة. يا الله كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا
وأنهم لا يستكبرون. Masya Allah. Ini marhalah hifdzul Quran. Tamam ya, tamam. Wa kaifa firqah ar-rijal ya. Ya, isma. Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Maidah ayat 83. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى يلا كمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. طيب مرحلة أخيرة ini نعتبر زي تفسير والبيان يا تفسير والبيان. أنا أقرأ من آية 87 يا وكذلك في سورة المائدة كما حفظتم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما السبب نزلت هذه الآية؟ أيوة. كما قال دكتور وهب الزهيلة في تفسيره المنير سبب نزول الآية باللغة الملايوية صح؟ طيب ما على كيفك. سبب تحريمه لأن الله سبحانه وتعالى أن هذه الآية نزلت إلى عثمان بن مزعون. نعم. Diturunkan ayat ini kepada Uthman bin Maz'un dan ada yang mengatakan kepada Uthman bin Uthman bin Maz'un dan juga Ali radhiyallahu anhu. Dan ada mengatakan turun kepada 10 orang sahabat yang lain. Di mana mereka ini sangat haloba untuk melakukan ibadah. Ada yang nak melakukan ibadah sampai tak nak tidur langsung. Ada yang nak melakukan puasa sampai tak nak berbuka. Ada yang hatta naqta madzakirahum. Muskirah? Akid. Sehingga Nabi turunlah ayat ini yang mengharamkan mereka melakukan perkara, meninggalkan perkara-perkara yang tayyibat, perkara-perkara yang baik. Uzkur mas sabab al-khamr wal maisir harramallahu alaina mu'abbad min ya Allah. Insya-Allah. Dalam bahasa Melayu kot Ustaz. Cantik. Memang saya pun nak dalam bahasa Melayu. Ya Allah. Baik, sebabun nuzul bagi ayat ni ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ayat ni diturun sebabnya adalah kerana bila mana Nabi SAW sampai di Madinah, dia tengok sahabat-sahabat dia macam orang panggil darah hidung ni kan. Dia macam berdarah habislah. Muka dia pun lebam-lebam kan. Bila tengok keadaan ni, bila berlaku macam ni, Nabi dapat tahu depa ni minum arak kan. Jadi pengharaman arak ni sebab arak ni buat depa tak sedar diri, mabuk. Dan ada satu riwayat lain mengatakan ada kabilah daripada kaum Ansar, 2 kabilah yang depa ni sama rapat saudara, tapi bila depa minum arak, depa bergaduh sama depa dalam keadaan tak sedar. Bila dah bangun daripada tidur, tengok masing-masing muka lebam, sakit-sakit, lepas tu ungkit, semalam mesti pun hang pukul aku kan. Semua ni berlaku. Lepas tu kerana inilah ayat ni diturunkan nak menceritakan haram dengan minum khamar ni, arak ni. Allah. Ya Faris, fi ai syai? Tadi itu asbabun nuzul. Kita nak cerita kenapa arak judi ni diharamkan. Masya Allah. Islam turun cantik, dia jaga syariat untuk pelihara 5 benda. Dan salah satu padanya ialah akal. Kan disebutkan akal. Tadi arak tadi dia boleh memusnahkan kewarasan akal. Jadi itu sebab dia diharamkan sampai bila-bila. Termasuk juga judi. Dia akan melibatkan juga tentang wang tentang duit. Yang mana yang dipertaruhkan mungkin akan kalah dan kemudian balik rumah pukul anak dan sebagainya. Jadi dia diharamkan selama-lamanya. Masya Allah. Sekarang Fal'an na'ti ila firqah ar-rijal. Firqah ar-rijal 3 nafar ya. Taib, isma.
أقرأ من سورة المائدة آيات 91. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أنا أرجوك من فرقة الرجال بالإجابة عن شخصية واجتماعية في حرام الخمر والميسر. يلا. Berdasarkan kepada binisbati hadhil ayah arada Allah Taala yubayyinu lana, menerangkan kepada kami bahawa kemudaratan dari sudut diniyah keagamaan ataupun nafsiyah kepada diri kita sendiri ataupun ijtimaiyah, contohnya adalah dari sudut agama kerana ia adalah bertentangan dengan konsep maqasid syariah, iaitu merosakkan akal. Adapun dari sudut nafsiyah ataupun sihiyah, yang ini dia memudaratkan diri kita dengan memberikan penyakit dan juga memberikan kemudaratan dari sudut emosi dan juga fizikal. Dari sudut ijtimaiyah berdasarkan kepada firman Allah, yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, yang ini memberikan kepada kita permusuhan, pergaduhan, pertelingkahan yang merosakkan ijtimaiyah. Masya-Allah. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Ini kerosakan dari sudut keagamaan. Uzkur mata nazalat hadhil ayah wa aina. Ayat ini turun di Madinah. Aywa. Ayat ini ayat Madani dan pada tahun yang ketiga selepas hijrah. Dan Masya Allah, yakni ba'da Uhud, ya? Waqa'at Uhud, ya? Azim, azim, Masya Allah. Syukran. Para penonton yang budiman, kita telah dapat mendengar dalam bahasa Arab, kadang-kadang dalam bahasa Malaysia, kadang-kadang ada juga dalam bahasa Jawa, daripada dua kumpulan kita yang hebat. Sebelah kanan saya tinggal 3 orang dan sebelah kiri pun tinggal 3 orang tu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan berjaya. Saya akan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini minggu penentuan. Medan minggu ini sangat penting kerana untuk memilih 2 imam muda yang terbaik bakal ke kemuncak pasti sukar. Kerana semuanya mempunyai kehebatan, kebolehan untuk bergelar imam muda yang unggul yang kita cari. Tugasan demi tugasan telah dilaksanakan dengan jayanya oleh para imam muda. Mereka sudah menimba berbagai ilmu pengetahuan, dakwah yang telah mereka harungi. Sebelum itu, apa kata kalau kita persilakan 2 tokoh yang ada di kanan dan kiri saya selama ini bersama-sama imam muda untuk memberi komen. Saya persilakan yang berbahagia Ustaz Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, imam muda kita sudah berada sampai peringkat yang sangat tinggi. Saya yakin semua imam muda yang berada pada peringkat ini merupakan imam muda yang sangat hebat. Kami selaku mursyid dan mudir agak sukar untuk membuat pilihan. Mungkin pada malam ni akan ada yang berjaya ke peringkat akhir. Mungkin ada yang sekadar di sini. Tetapi kena ingat betul-betul. Kejayaan kita, pemilihan kita bukan sekadar pemilihan mursyid dan mudir semata-mata. Bahkan boleh jadi bukan dengan ilmu, bukan dengan sijil, bukan dengan apa yang kita ada di belakang kita. Boleh jadi pilihan itu merupakan Allah yang pilih. Bukan kami yang pilih. InsyaAllah pada malam ni bersama dengan Naqib, saya akan serahkan pada imam muda Hizbur, mursyid kita, dan Naqib akan mempertahankan anak buah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Naqib nampak cun malam ni. Ping belaka. Alhamdulillah. Dan kita pun sudah berada di minggu yang ke-9. Satu saja lagi untuk masuk ke muncak, ya.
Apa-apa pun saya mengucapkan jutaan tahniah kepada Naqib dan juga kepada Imam Muda 3. Alhamdulillah, tabarakallah. Macam-macam kita harungi ujian, cabaran. Segala-galanya kita dah tunjuk kelebihan kita, ilmu kita, karakter kita. Bukan sekadar di sini, tapi insya-Allah kita akan teruskan perjuangan ini sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya di kalangan yang terbaik ini kita akan memilih yang paling baik. Saya nak tanya Imam Muda Nuri, apa komen Imam Muda Nuri tentang anak buah dari segi kepetahannya, kehebatannya, adakah dia boleh terus ke muncak ataupun sebaliknya? Pada diri saya sendiri, saya melihat anak buah saya, Imam Muda Ar-Razi, mempunyai berbagai kebolehan yang dia sendiri mampu dalam dia menghadapi berbagai ujian. InsyaAllah dengan usaha yang dia buat selama ini, saya mampu dan saya yakin dia layak untuk ke seterusnya, insya-Allah. Imam Muda Fakrul, bagaimana dengan Imam Muda Jabar? Saya melihat perkembangan beliau daripada mula rancangan Imam Muda sehingga sampai sekarang, dan saya melihat perkembangan cukup baik. Terlalu banyak perubahan yang dilakukan dan alhamdulillah saya yakin dan saya percaya insya-Allah beliau mampu untuk pergi pada peringkat final insya-Allah. Alhamdulillah. Terakhir Imam Muda Adid. Saya juga yakin bahawasanya saya punya menti Imam Muda Faris, dia layak sebenarnya untuk digelar. Sebab saya tak kisah kalau saya cakap digelar sebagai juara untuk Imam Muda 3 ni. Walaupun kita tengok tiap-tiap minggu dia dipanggil ke depan macam-macam komen, tapi bagi saya ambil ke bahagian positif. Kadang-kadang ustaz ni ataupun seorang pendidik, dia bila dia suka ke anak murid itu, dia makin dipanggil anak murid itu. Jadi pada pendapat saya, lagipun Imam Muda Faris dia belajar kat Yaman, dia punya ilmu yang saya kira mungkin hebat daripada saya. Ya. Saya kira dia layak untuk ke peringkat seterusnya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Aran pula, Aran. Imam Muda Aran, silakan. Jadi bagi saya lah, Imam Muda Naufal ni seorang pemuda yang memang kita cari sekarang ni. Zaman sekarang ni. Sebab dalam Imam Muda musim yang ketiga ni, Naufal merupakan seorang imam muda yang paling muda di kalangan rakan-rakan lain. Dia seorang yang hafizul Quran. Ada Al-Quran di dada. Kecil-kecil lagi dah hafal Al-Quran. Kemudian mungkin ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Imam Muda Naufal seperti mempunyai kekuatan ingatan yang agak luar biasa. Hebat insya-Allah. Jadi mana-mana ilmu yang kita bagi, sama ada fiqh, tauhid, Al-Quran, dakwah dan sebagainya, beliau boleh menghafal dengan tempoh yang singkat. Mungkin Imam Muda Jiril lah, Naqib, mungkin dia akan menyatakan kenapa yang layak itu adalah Hafiz berbanding orang lain. Baik, alhamdulillah. Pandangan saya kalau nak sebut kenapa Imam Muda Hafiz layak untuk kepusingan yang seterusnya. Yang pertama, beliau mantap dari segi berhujah. Yang keduanya, beliau ni adalah seorang yang kalau kita kata dia boleh kata rendah dirilah. Ya, rendah diri dari segi dengan kawan-kawan, tidaklah rasa hebat. Kemudian kalau kita nak tengok dari segi ilmunya, boleh tahan, mantap, dan ilmunya banyak. Jadi kita nak dengar pula cerita Nazri pula macam mana. Nazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya Imam Muda Begat layak untuk ke final sebab saya dah mengikuti perkembangan beliau sejak dari audition lagi sampai sekarang, dan beliau memang merupakan seorang yang sangat tawaduk dan pendiam, tapi pendiam yang sangat berisi. Jadi inilah insya-Allah mudah-mudahan bakal menjadi pejuang agama di luar nanti insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Naqib semua. Alhamdulillah, tibalah kita pada masa dan saat yang sangat penting. Pemilihan siapakah bakal mara ke malam final. Dengan ini, saya tanpa melengahkan masa, saya umumkan imam muda yang layak ke malam kemuncak ialah Imam Muda Jabar. Tinggal lagi 5 imam muda di atas pentas. Saya nak umumkan imam muda yang layak ke kemuncak ialah Imam Muda Hafiz. Para penonton yang budiman, bila saya berunding dengan mursyid ada bersama-sama saya ini, kita perlu kepada seorang lagi untuk pergi ke malam kemuncak. Siapakah
orang yang ketiga ini? Megat. Megat. Bagus. Imam Muda Megat. Imam Muda Megat, ya. Pemilihan kamu itu tepat. Sesungguhnya dengan ini kita memilihkan Imam Muda Naufal. Kemuncak medan Imam Muda bakal menyaksikan Imam Muda Jabar, Imam Muda Hafiz dan Imam Muda Naufal bersaing untuk merebut gelaran Imam Muda Unggul. Inilah perjuangan Imam Muda yang memecah tradisi. Siapakah di antara mereka yang bakal dibangkitkan sebagai Imam Muda Unggul? Terus bersama finalis dalam Kapsul Imam Muda setiap hari Isnin hingga Khamis hanya di Astro Oasis Inspirasi Sanubari. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Karim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.